Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kelas yang lain uh, dan untuk tajuk hari ini kita ambil tajuk yang sangat simple, sangat senang dan ni sebenarnya memberi kisah. Sebenarnya tajuk yang kita nak bincangkan adalah memotong tanduk ternakan. Sebenarnya memotong tanduk ni adalah perkara yang kurang kita lakukan di Malaysia lah. Sebab satu, kos peralatan yang mahal dan dia membantu kesihatan kepada ternakan lah. So agak payah kita nak jumpa proses memotong tanduk ni jalankan dia dan ladang So kita terus pada slide kita. Okay, memotong tanduk ternakan. Okay, kalau kita tengok di dalam gambaran, tengok lembu, ekor lembu dengan tanduk yang panjang. Apa pendapat anda semua? Lembu ni, okay, dia punya tanduk yang panjang dah tentu satu akan menyusahkan kita dari segi palung makanan, memerlukan ruang yang besar dan membahayakan kepada ternakan lain dan juga kesedaran pada diri lah. Okay, kenapa saya cakap dia membahayakan pada diri sendiri? Nanti kita akan sentuhkan kenapa dia bahaya pada ternakan itu sendiri walaupun tanduk dia begitu. Okay, kita tengok kebaikan dia. Okay, kebaikan dia mengelak kecederaan kepada ternakan itu sendiri. Tanduk tumbuh menghala ke bahagian kepala ternakan. Okay, ini salah satu sebabnya kenapa dia bahaya pada ternakan tu sendiri apabila tanduk yang keluar tu ini jarang berlaku sebenarnya. Kita dapat lihat orang cakap 1 dalam 10 tanduk dia akan pintal, menghala kepala balik, menghala ke kepala. Memang jarang berlaku. So, benda-benda macam ni kita kena stopkan pertumbuhan tanduk. Sekiranya dia tak stop, tanduk macam ni dia akan tercucuk balik kepala dia lah. So dia sebenarnya. Mengelak kecederaan pada ternakan lain, ya betul, dia bergaduh apa semua. Keselamatan pekerja yang menguruskan ternakan, mungkin kalau ternakan gasi dengan tanduk yang tajam, tanduk yang besar agak membahaya. Menjimatkan ruang kandang, ya memang sangat menjimatkan ruang kandang. Terutama sekali pada ruang palung makan. Apabila di palung makan tu, dia nak masukkan kepala dia, dia akan ambil side tepi. Dia masuk, kepala tu tanduk tu mesti kena masuk ke dalam palung tu kan. So dalam macam yang sama, dia tanduk tu lebar lah kawasan palung makanan untuk ekor saja. Slide seterusnya. Okay, nyah tanduk apa yang dimasukkan nyah tanduk? Mematikan tisu putik tanduk yang mengawal dan membantutkan tumbuhan sel-sel tisu tanduk. So apa nyah tanduk ni prosesnya kita nak membantutkan pertumbuhan sel tisu tanduk. Mana dia tak tumbuh lagi tau. Dia baru naik sikit je. Sikit je dia punya tanduk tu. So bila naik sikit tu kita tentu kita akan buat pada umur yang muda lah. Pada umur yang muda, bukan terlampau muda sangat. Anggaran di bawah umur 6 bulan ke atas ataupun 3 bulan ataupun 4 bulan ke atas. Tetapi kena tengok juga pada lembu tersebut sekiranya ada dah nampak dia punya tunas tu. Ya. So terdapat 2 cara kat sini iaitu dehoning hot iron dan dehoning paste. Satu menggunakan alat, satu lagi menggunakan kimia. Kita follow tengok apa sebenarnya. Okay, dehoning hot iron, alat yang memberi tenaga panas dan haba untuk mematikan tunas. Okay, mengambil masa yang singkat, menyakitkan ternakan dan kos alat yang sangat mahal. Okay, salah satunya alat yang dipanggil horn stop. Okay, memberi tenaga panas, dia ada dekat situ apabila kalau kita tengok sini adalah dia punya, kita akan tekap tunas tanduk di sini dengan bilangan dalam 30 second. 30 second ni bergantung pada lampu ni lah. Kita tekan akan menyala, dia dah padam, kita lepaskan. Dia akan mematikan tunas tanduk tu dengan orang panggil apa? Dengan suhu. Tetapi yang baik yang menggunakan hot iron ni adalah darah tak akan mengalir sebab darah tu dah dimatikan terus di situ. Itu yang agak berbeza sedikit kalau kita gunakan kaedah lain lah. Kalau kita gunakan kaedah dehoning paste ada sikit.
Cuma yang ini dia akan meyakinkan dalam masa yang singkat lah. Dan kos alat ni sangat mahal, memang mahal, tetapi dia multi purpose. Sepanjang saya belajar dahulu, kita ada menggunakan alat ni boleh cas dalam kereta, ada di rumah. Okey, tengok kaedah macam mana. So kaedahnya adalah kita kena potong dulu bulu di keliling tunas tanduk. Lepas kita potong bulu keliling tunas tanduk, lepas tu kita akan bahagian alat pemanas ni kita akan tekapkan tunas tanduk dalam berapa saat, dalam 30 zaman saya buat dulu. Tunas kelihatan sedikit terbakar, memang betul kan, kalau kita boleh nampak gambar ni. Dia berasap, dia akan terbakar. Dan selepas kita dah angkat, dah habis, kita akan sapu kolta. Kolta ni dia macam iodine tapi kita gunakan untuk tanduk. Kolta ni akan elak daripada kalau ada luka. Kalau memang akan bertelur lah. Lepas tu dia akan tutup kesan-kesan luka yang ada pada tanduk lah. Kaedah yang kedua adalah dehoning phase, iaitu menggunakan bahan kaustik seperti silver nitrate dan potassium sulfate. Yang ini agak risiko sikit kalau kita kita gunakan dengan kaedah yang salah. Bukan membahayakan kepada, bukan setakat bahaya peternakan, bahaya kepada yang membuat kerja itu sendiri. Sebab apa? Dia boleh menghakis sebenarnya. Dia macam satu asid. Okey, kos dia sangat rendah, memang betul kos dia rendah. Tidak berlaku pendarahan, bergantung juga ya. Kalau kita gunakan kaedah yang betul, dia akan berlaku pendarahan dan makan jadi lebih teruk. Mudah dilaksanakan, mengurangkan risiko luka berulat, risiko kecederaan besar sekiranya salah kaedah macam saya cakap tadi. Penggunaan bahan kimia yang menghakis. Dewan pers, seperti kita cakap, sekeliling bulu di bahagian tanduk tu kita perlu kita perlu buangkan. Tu kita gunakan pisau scalpel blade dan lukakan di bahagian tunas tanduk tu. Lukakan di bahagian tunas tanduk sehingga tunas tanduk tu berdarah, keluar darah. Lepas tu kita akan letakkan dehoning paste di kawasan yang kita darahkan tu. So dehoning paste ni akan terus hakis, akan terus matikan sel tanduk tu di situ. Tetapi kena buat pemantauan setiap hari lah. Kena buat pemantauan. Apa yang ni mungkin kesan, memang kesan untuk tanduk tidak tumbuh tu memang sangat tinggi lah. Tetapi ada kes-kes yang kita buat tanduk masih tumbuh. Ada salah dari segi kaedah kita terlepas pandang. So kena buat, bukan kena buat, kena pantau setiap hari. Kadang ada berlaku luka apa. Yang membahayakannya adalah sekiranya cecair kimia tu terkena pada tangan pekerja ataupun terkena di bahagian lain, bahagian lain seperti kulit ternakan apa semua, sangat bahaya sebab dia boleh menghakis. Ada kes zaman saya belajar dahulu memang ada berlaku, mana dia berlaku cair ni bila kita tak kekang anak ternakan tu elok, dia dan cair tu tumpah kulit dia dan dia betul-betul dia menghakis. Kadang kita nampak kulit dalam, isi dalam. Yang sangat-sangat bahaya. Sebenarnya kita tengok kepada satu lagi sub dalam topik ini adalah memotong tanduk. Tadi nyah tanduk. Yang tanduk ni bagi anak ternakan, makna sebelum dia naik tanduk kita halang daripada tanduk dia tumbuh. So kita pergi kepada memotong tanduk. Okey, memotong tanduk ni makna tanduk tu dah tumbuh. Cuma kita kena potong. Ternakan remaja dan dewasa yang telah tumbuh tanduk, saya cakap tadi, dia menyakitkan, memang akan menyakitkan dan memerlukan kangan yang betul, betul kukuh dan kuat. Ini sangat-sangat. Lagi kalau kita pakai hot iron punya kaedah lah. Kita pakai dehoning scope punya kaedah. Okey, penggunaan dehoning, salah satunya adalah dehoning scope ni lah. Dehoning scope ni macam satu alat yang sangat tajam. Kita akan kepilkan kalau kita tengok alat ni bentuk macam ni. Di hujung ni sangat tajam. Bila kita potong ni hujung tanduk ni begini sesuai untuk remaja, mana dah tumbuh tanduk sikit tu, akan clip supaya bahagian atas tanduk tu akan
akan terpotong terus. Okey, kenakan remaja yang hanya memiliki tanduk yang masih kecil memotong pangkal sepanjang 2 inci saja ya, tapi dia akan masih mengeluarkan darah juga. So, apa kalau kita tengok sebagai contoh di sini, okey, kita akan potong bahagian ni sahaja, okey, tisu dia. Tetapi akan, berlaku pendarahan jugalah dan caranya adalah kita, eee, lah menggunakan, beberapa cara dan cara paling efektif untuk kita mematikan pendarahan tu adalah menggunakan, hot iron lah. Kita tengok pada SOP dia. Okey, memotong pangkal tanduk sehingga 2 inci dan akan menyebabkan berlaku pendarahan. Memang akan berlaku pendarahan. Apabila, ada mana-mana institut melakukan proses ini, pastikan, kam batu-batu keselamatan tu memang kena ada, kekang yang ramai, kekang yang kukuh dan pelajar pun yang membuat tu bersedia dengan, glove, untuk letakkan ni dengan besi panaslah. Dan berhenti menggunakan koltak atau besi panas. Okey, kita bukan tak sarankan pakai koltak, boleh pakai koltak, tetapi bila, pakai koltar ni kadang-kadang, dia bahan dia kadang-kadang dia cepat, cepat hilang kalau ternakan tu mengecil tanduk dia, dia akan rasa gatal. Okey, besi panas lebih kesan kerana mengeringkan luka dengan serta-merta. Saya cakap tadi, gunakan besi panas adalah sangat bagus tetapi risiko pada ternakan, risiko ternakan tu kuranglah. Tapi risiko kepada pekerja ataupun, tu membuat kepada pelajar, risiko kepada pelajar tu, sangat-sangat bahayalah, Dan seterusnya, ternakan perlu dipantau setiap hari. Okey, itu dia menggunakan de-owning scope tadi ya. Okey, seterusnya adalah embryo tom wire. Okey, yang ni bagi tanduk yang dah tumbuh panjang. Okey, senang dilakukan, yes memang sangat senang, tiada kos rawatan yang dibuat dengan kaedah yang betul. Yes, kalau kita buat dengan kaedah yang betul, ukur tanduk tu dengan betul, tak akan berlaku pendarahan. Sebab di hujung bagi yang lembu-lembu yang tanduk panjang ni, di hujung tanduk tu, dia tak ada lagi salur darah. Okey. So, kita akan potong 2 inci daripada hujung tanduk. Dan dengan kaedah yang betul, dia tak akan berlaku pendarahan lah. Sebagai contoh dalam gambar ni, kalau kita tengok, yang akan potong di sini. Tak terkena pada salur darah ni, Okey, yang pertama adalah cara menggunakan embryo tom wire ni untuk memotongkan tanduk adalah, kita gunakan scalpel blade, untuk membuat alur. Tapi, kita dah ukur siap-siap lah 2 inci tanduk tu, kita buat alur, dah siap, abang cakap, ukuran tu. Lepas tu menggunakan embryo tom wire yang kasar ini kita akan letak pada tanduk dan kita akan gosok. Dalam gambar ni yang kita tengok, dia akan seperti menggosok, tarik. Kena macam kita memotong kayu menggunakan dawai, okey. Sehingga dia akan, okey, dia perlu dibuat secara berterusan, jangan berhenti. Sekiranya berhenti, kemungkinan, untuk menggerakkan semula tu adalah sangat sukar. Sebab apa? Dia dah masuk sampai ke tengah, dia padat, untuk menggerakkan semula dia, agak susah sebabnya permukaan tanduk tu dah padat, Sekiranya kalau boleh buat sehinggalah tanduk tu tercabut. Selesai dia cabut tanduk tu, kita menggunakan pengikir untuk tumpulkan, permukaan yang kasarlah tepi-tepi tanduk yang kita potong tu. Okey, kita akan kikir dia supaya bukan nampak permukaan dia jadi bukanlah, tak dengan terlampau kasar di pucuk tanduk tu. Okey, ni hanya untuk ternakan dewasa sahaja. Macam ni, Okey, yang ini adalah macam kita buat alur gunakan scalpel blade ataupun pisau yang tajam, buat alur, Dan, ini hasil potongan dia lah. Kalau tengok dia, tak ada gambaran salur darah dekat sini. Ni dia boleh buat dengan tanduk lembu, tanduk kambing tak ada masalah. Cumanya sistem kekangan kita adalah kena betul-betul kuatlah. Okey.
Seterusnya kita tengok pada gambaran ini, tengok lembu yang berlaku pendarahan di tanduknya. Apabila berlaku pendarahan di tanduk adalah sangat-sangat berisiko. Apa risiko yang boleh katakan? Risikonya, sampai boleh berlaku kematian. Sebab apa saya katakan boleh berlaku kematian adalah disebabkan, eee, tanduk merupakan satu salur darah yang sangat besar. Pernah berlaku satu kes di ladang kawasan saya apabila dia ada punya satu lembu tanduk dia yang panjang lembu tu dan tanduk jatuh, kepala terjatuh dan tanduk tu patah dan darah akan non-stop. Okey. Dan sangat bahaya sebab salur darah dia besar. So, lembu ni akan mati sebab keluaran darah yang banyak. Lepas tu tanduk ni kita kena buat proses pemotongan. Bila berlaku pendarahan, kita kena berhentikannya cepat. Dan kalau misal kata tanduk panjang, lembu tu jatuh, itu pun berlaku pendarahan. Sebab tu kita potong. Sebab tu kita buat nyah tanduk supaya lembu tu besar, dia dah tak ada tanduk. Ya. So that kita kena cakap, kena tengok tu apa kebaikan sebenarnya dengan tanduk. Okay. Dan sekiranya berlaku pendarahan macam ni di tanduk, apa yang kita perlu buat adalah kita kena segera buat pembentian darah. Dan pembentian darah yang paling senang adalah menggunakan vitamin K. Kita akan suntik vitamin K supaya berlaku stop pendarahan lah. Okay. Mengurangkan pendarahan dan seterusnya. Okay, saya rasa untuk tajuk pemotongan tanduk dan nyah tanduk itu sahaja. Apa yang kita perlu ingatkan dalam tajuk ini kita akan ada dua, iaitu nyah tanduk dan pemotongan tanduk. Nyah tanduk kita ada iron, kita ada uh, kita ada dengan bahan kimia iaitu dehoning paste. Lepas tu motor tanduk kita ada dua. Untuk yang remaja kita pakai dehoning cup dan yang dewasa kita pakai embryo tumor. Okay, InsyaAllah dalam masa akan datang saya akan upload video-video dengan tanduk ini. Okay, sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di kelas yang akan datang dengan tajuk yang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.